TV KPM. Sure. Eh, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat apa? Oh, tengah buat attack counter. Attack counter? Okey, kalau macam tu boleh tak Abang Irfan nak cuba? Boleh? Boleh? Okey, boleh? Mari. Sama tinggi. Oh, tapi macam tak cukup tak tinggi. cukup tinggi je. Kena sama dengan kepala Abang Irfan kan? Betul tak? Betul? Betul? Habis tu nak panggil siapa? Sedua. Panggil Siriwan. Apa kata tolong cari kejap? Boleh? Boleh. Okey, Abang tunggu sini pergi lah sekarang. Sir. 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 Aku sini. Tiga. Sir. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot Badan Beruniform. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang taekwondo dan kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya, tak lain tak bukan. Kita persilakan Cikgu Ridwan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, satu soalan lah sebelum kita mula. Apa dia tu Irfan? Cikgu lupa ke hari ni kita kan ada aktiviti taekwondo. Kenapa pakai macam nak pergi sekolah ni? Kenapa pakai macam nak pergi sekolah? Kena ingat sebab hari ni kita nak bercerita tentang pertandingan. Jadi pengadil pertandingan taekwondo, dia tak pakai uniform macam Irfan ni. Okey, ini uniform untuk pengadil. Ini uniform untuk pengadil. Bukan di cikgu Malaysia. sekolah lah. Bukan. Bukan cikgu sekolah. Baik, kita akan sama-sama bercerita, berkongsi tentang bagaimana pertandingan taekwondo itu berlangsung bersama dengan Cikgu Ridwan hari ini. Jadi cikgu pun dah pakai baju pengadil, dah segak pakai baju kuning, tai biru kan. Irfan pula pakai pula baju seperti peserta. Jadi apa yang kita nak kongsikan sebenarnya? Baik, kita nak kongsikan hari ini tentang dalam sukan taekwondo, kita ada pertandingan yang memang dipertandingkan sampai ke peringkat Olimpik, iaitu acara kyorugi ataupun tempur. Baik. Okey. Jadi dalam pertandingan ni dah nama bertempur kan. Ada dua orang yang berlawan, mestilah ada pengadil dekat tengah dia. Pengadil. Yang baju kuning ni lah pengadil dia. Yang pakai baju kuning ni lah pengadil dia untuk dekat Malaysia. Tapi kalau di peringkat antarabangsa, Irfan ni, dia akan pakai baju putih. Baju putih. Dia akan baju putih, seluar putih, kasut dia putih semua sekali. Dan pakai blazer warna Ada biru. blazer. Baik. Mungkin sebab yelah jalur gemilang kita ada warna kuning kot. Sebab Betul. tu warna kuning. Mungkin. Kita tanya cikgu lepas ni. Baik. Kita nak ketahui lagi. Dalam setiap pertandingan itu akan ada yang kalah, ada yang menang kan. Jadi secara asasnya pengadilannya itu bagaimana? Sama juga seperti mana-mana pertandingan yang lain, sama macam mana-mana pertandingan yang lain. Dalam pertandingan taekwondo, dia ada kiraan mata. Ada kiraan mata dan ada mata kepada serangan-serangan kepada sasaran yang tertentu dan mengikut teknik yang diberikan. Juga tidak ketinggalan ada penalti. Mesti ada penalti. Setiap kesalahan yang dibuat akan diberi penalti, dan penalti ini dalam sukan taekwondo akan bagi kelebihan kepada pihak lawan. Yang mana kalau seorang kena penalti, markah akan ditambah kepada pihak lawan. Okey, itu secara asasnya. Ya. Okey, cikgu boleh kongsikan juga dari segi kyorugi ni cikgu. Asalnya datang dari mana? Sejarahnya pula? Baik, kalau kita tengok kali pertama, kejohanan taekwondo dunia kali pertama pada tahun 1973, dan ketika itulah WT ditubuhkan. Ada mesyuarat oleh 22 buah negara ketika itu, termasuk Malaysia yang merupakan negara awal yang menyertai WT ketika itu. Bermula daripada situlah taekwondo mula ditukarkan kepada sukan tempur secara 100% hinggalah pada tahun 2000 akhirnya taekwondo menjadi acara dalam sukan Olimpik secara rasmi. Okey, pada tahun 2000. Tahun 2000. Di mana cikgu ketika itu? Olimpik Sydney kalau saya tak silap. Di Australia lah. Di Australia. Okey, Jadi itu dari segi sejarahnya. Datangnya dari Korea. Jadi apa peralatan yang diperlukan untuk pertandingan ini? baik, untuk peralatan ni kalau kita tunjuk macam tu je tak seronok Irfan. Kita perlu ada
penempurnya atau kita ada fighternya dekat sini. Apa kita jemput murid kita untuk kita peragakan. Murid kita mana dia? Ya, dah sampai. Kita ada Rusdan dan juga Amran. Apa berat belakang kau? Baik sekolah ke cikgu? Ya, ini biasanya adalah set lengkap kepada pelatih-pelatih yang dah biasa dengan pertandingan. Jadi segala peralatan dia kita letakkan dalam beg khas yang digunakan untuk senang dia nak bawa lah. Jadi rasanya lebih elok kita perkenalan dengan peralatan dia sebab perkara yang pertama perlu murid-murid dekat rumah faham dalam sukan taekwondo ni pertandingannya adalah full contact sport. Maksud dia serangan dikenakan daripada kepala sampailah ke pinggang yang tak boleh pukul kaki. Okey. Jadi kita perkenalkan peralatan dia. Okey, mungkin Amran boleh buka beg dan duduk kat tepi. Buka beg sebelah dulu. sini. Okey. Alright. Dia nak godek-godek sikit apa dalam tu. Biar dia keluarkan peralatan dia dekat situ. Harta karun dia. Okey. Jadi apabila dia merupakan sukan yang merupakan full contact dan dia adalah sukan, perkara pertama adalah keselamatan. Okey, baik, keselamatan. Mari kita tengok peralatan yang pertama. Ini yang paling common ya adalah shin guard. Mungkin Ifan boleh ulurkan dekat sana. Ini yang pendek. Yang pendek dulu. Jadi ini adalah shin guard. Jadi Amran boleh keluarkan peralatan kamu. Okey, baik. Biasanya kita gunakan ni sebagai shin guard ataupun pengadang lengan pengadang lengan. So ini adalah pengadang lengan. Memang dipakaikan di bahagian lengan. Amran, Rusdan angkat tangan. Okey, jadi kita akan pakaikan di bahagian lengan dia. Okey, jadi dia akan pakai penuh dekat sini. Okey. Jadi dia akan gunakan untuk sebagai perlindungan kepada tangan dia lah. Keselamatan adalah perkara yang paling utama. Betul, Itu cikgu. adalah syarat yang dikenakan oleh International Olympic Committee untuk taekwondo dibariskan sebagai salah satu sukan yang dipertandingkan dalam Olimpik. Kalau keselamatan tidak dititik beratkan, maka tak boleh. Dia tidak diklasifikasikan sebagai sukan. Okey, angkat tangan Rusdan. Okey, jadi dia akan pakai macam ni. Jadi kalau dia guarding block, cuba guarding block. Guarding block sikit. Dudukkan tangan dia. Dapat lagi kemas. Dan dalam pertandingan, dia tak boleh show dia punya guard. Kena tutup ni. Kena tutup. Malu-malu tutup. Dia kena sampai ujung. Okey. Dan dia tak nampak. Dia kena sembunyikan. Mestilah kerana itu adalah disiplin, perlu sentiasa berpakaian kemas, nampak kemas. Itu sebab pengadil dia pakai baju macam ni. Dengan tie semua. Patut kacau je cikgu. Semua kena kemas. Disiplin kena jaga. Betul. Itu adalah sebahagian daripada attitude, dia panggil attitude ni. Baik, peralatan yang kedua. Kita pergi kepada shin guard ataupun pengadang untuk kaki. Yang panjang ni cikgu. Yang panjang. Biasanya dia akan panjang sikit. Okey, jadi yang ni digunakan untuk kaki. Ini saiz dia comel sikit lah. Sebab kita punya penempur cilik kat sini kecil. Jadi kalau kita guna yang besar, untuk orang besar lah. Okey, jadi oleh sebab kita ada penempur cilik, kita gunakan saiz dia lebih kecil dan dia akan pakai di kaki. Baik. Mari kita cuba pakaikan di kaki. Okey, duduk. Rusdan. Tegakkan kaki untuk dia pakai. Baik, kita duduk sikit. Jadi dia akan pakai di kaki. Di bahagian sini cikgu. Ya, dia tak perlu ke atas sangat. Tak sampai ke atas kerana kalau terlalu atas, dia akan sampai ke lutut. Nanti akan mengganggu pergerakan. Betul. Dan pergerakan yang tidak lancar mengundang bahaya. Mengundang bahaya. Jadi tutup juga. Mesti tutup. Kalau dalam pertandingan, kalau ni tak kemas masuk atas gelanggang, biasanya pengadil akan minta dia keluar daripada gelanggang, kemaskan diri, dan kalau proses yang diambil untuk betulkan peralatan tu terlalu lama, mungkin dia akan dikenakan amaran kerana mengganggu proses perlawanan. Jangan sampai macam tu. Kita pakai betul-betul, kemas-kemaskan. Baik. Jadi itu adalah alatan basic dan yang paling ketara. Kita ambil body protector ni cikgu Okey, yang warna merah ni. Okey. Sedap juga cikgu Ya, okey. Jadi dalam pertandingan ini adalah bahagian yang paling penting dan ini melambangkan bahagian pertandingan, iaitu satu player, satu pemain akan pakai warna biru dan player yang seorang lagi akan pakai warna merah. Jadi hari ini kita akan pakaikan dekat Rusdan warna biru. Mungkin Ifan boleh tolong Amran untuk pakai warna merah. Okey. Jadi ini adalah bahagian yang paling penting kerana ini merupakan sasaran kepada serangan. Jadi dia akan pakai di badan dan kita akan ikat di belakang. Okey. Ikatan ni cikgu ada tak cara cikgu? Kita akan silangkan terus pada dia punya penyangkut yang ada kat sini ni. Dan kita ikat, pastikan jangan ikat mati, tetapi ikatan itu bukanlah ikatan yang paling mudah untuk dibuka. Okey. Kalau dalam unit uniform dia panggil ikatan buku sila supaya dia boleh dibuka lah. Okey. Kat Diva boleh cikgu Boleh. Okey. Okey cikgu. Kalau kita tengok macam ni. Keadaan belakang.
Ini harus menutup penuh. Jadi dia adalah full contact, maka di belakang mesti penuh. Di belakang mesti penuh dan tutup depan. Okey, dan body protector ni dia ada saiz, atau dalam bahasa Korea dia kita panggil hogo. So hogo ni dia ada saiz dia. Penempuh wajib memakai saiz yang menutup sehingga tulang pinggul dia. Baik. Kalau atas macam ni tak boleh. Nanti pengadil akan suruh dia tukar. Dan ini akan mengganggu perlawanan, maka dia akan dapat penalti lah. Baik. Dia mesti pakai dengan lengkap. Cik, maksud penalti tu markah akan dikurang ke? Markah dia tak kurang, tapi markah akan tambah ke pihak lawan. Aduh, kelebihan kepada pihak lawan pula. Kelebihan kepada pihak lawan. Jadi dia mesti pakai lengkap. Sampai pelindung bahu, pelindung badan, pelindung lengan, dan pelindung kaki. Baik. Bahagian yang terakhir. Kepala. Ini yang kena jaga mesti. Kena tutup. Kena pakai pada bahagian kepala. Dan untuk kategori kanak-kanak macam ni, dia ada dua option. Option yang kita ada, pertama kita gunakan kepada headgear khas. Yang digunakan dia ada visor kat depan. Ada visor. Bila ada visor, ini adalah tujuan supaya serangan tidak akan kena pada muka dia. Jadi dia ada pilihan, apa option yang saya kata tadi? Sama ada dia nak gunakan mouthguard ataupun tidak. Jadi apabila penempuh dah pakai yang ada visor, maka dia tak perlu gunakan mouthguard. Mouthguard ni kalau nak tengok ni lah yang biasa dia pakai dekat gigi tu. Dia optional cikgu kalau tak pakai headguard baru pakai yang ni. Betul, dia optional sebab biasanya untuk kategori kadet 9 tahun ke bawah, super kadet ni. 9-11 tu sebenarnya dah super kadet dah. Dia akan untuk kategori junior, dia tidak akan dipanggil amatur. Dia tidak dibenarkan untuk tendang kepala. Walau bagaimanapun apabila latihan dia tadi mungkin tersasar. Itu sebab dia akan pakai ni, dan kita galakkan dia pakai mouthguard supaya kalau kena tidak memberikan kecederaan yang serius. Betul. Yalah, sebab kalau hentaman datang tu kuat tu cikgu. Jadi kalau dah pakai ni, tak pakai yang ada visor pun tak apa. Tapi kalau dah pakai yang ada visor, tak pakai yang ini pun tak apa. Okey, kita pakaikan cikgu. Kita pakaikan kepada Rushdan. Okey, tengok muka dia. Kita pakai penuh. Masukkan. Kita pakai penuh. Okey, dah tu betul-betul seksa. Ya. Dia akan masuk daripada atas. Okey. Kita ketatkan. Jadi ini akan jadi upa paras lah. Jadi kedua-dua penempuh akan berada dalam keadaan macam ni. So, visor akan jadi dia punya pelindung dan ada pelindung penuh satu badan. Okey, tak apa. Nanti kita akan betulkan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu GTR. Bersama dengan dua konconya di sini. Kita ada Rushdan dan juga Amran. Benda satu ni lebih kurang sama sekarang ni. Dah sama. Lebih kurang sama kan. Sebab mereka bersedia nak bertempur. Betul? Cikgu. Okey. Kita sedang bercakap tentang pertandingan Kyorugi. Jadi kan sebagai cikgunya kan, mungkin cikgu boleh kongsikan antara prosedur yang perlu kita tahu tentang pertandingan ini. Sebenarnya inilah bahagian yang paling menarik. Inilah bahagian yang paling menarik dalam sukan taekwondo ni tadi, walaupun dia duduk dalam unit uniform, tapi dalam pertandingannya dia dalam kategori sukan sebab dia dipertandingkan hingga ke tamasya sukan dunia iaitu Olimpik. Jadi kita akan pergi kepada prosedur pertandingannya dulu. Okey, biasanya dia akan menghadap kepada satu bahagian. So pengadil akan duduk menghadap kepada bahagian yang tertentu dan di dalam spesifikasi gelanggangnya. Dia ada dua bentuk gelanggang. Satu gelanggang berbentuk heksagon. Heksagon. Kemudian ada satu lagi gelanggang yang berbentuk empat segi. Empat segi. Dan biasanya saiz dia antara 8 kali 8 meter. Jadi kalau gelanggang heksagon yang digunakan, maka penempuh akan berada di sebelah kanan dan sebelah kiri gelanggang. Di penjuru tu cikgu Dia tak duduk penjuru, memang dia duduk di side dia. Di side sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau gelanggang yang digunakan adalah gelanggang empat segi, maka dia akan duduk di sebelah penjuru kanan dan sebelah penjuru kiri. Maksudnya kalau pengadil duduk kat tengah gelanggang macam ni, pengadil duduk kat tengah gelanggang macam ni, so pemain akan berada di sebelah kanan belakang dan pemain berada di sebelah kanan sebelah kiri belakang. Jadi dia akan panggil. Yang biru ni dalam istilah dia, dalam terminologi dia dipanggil ciung. Ciung. Dia ada E tu, CHEUNG. Ciung. Dan merah kita panggil Hong. Kemudian jadi pengadil akan panggil Ciung, Hong. Baru pemain akan datang. Dapat sikit. Akan datang. Dia akan datang daripada tempat duduk dia tadi, kiri kanan tu dia akan datang lah. Datang. Dan biasanya kalau macam ni kita ada junior lah. Kalau senior biasa dia akan tunjuk dulu.
Okey, ni maksud dia tunjuk apa? Dia punya mouth guard tadi mesti kena pakai. So dia akan tunjuk, ingatkan. Okey, kalau dia kata dah pakai. Okey, dia akan tunjuk. Okey, pakai. Okey, kemudian baru dia berkata, okey. Chariot. Okey, maksudnya chariot dia tegak. Tegak, okey. Okey. Bersedia Okey, kemudian baru dia kata, cungit. Okey, tunduk. Dan kalau dia dah pakai lah. Untuk junior biasanya dia dah pakai. Kalau di peringkat antarabangsa, dia akan elektronik, dia akan test dulu. Sebab elektronik tu maka dia akan pegang, pemain akan datang pegang headgear dia dekat tepi. Okey, dia akan bawa dulu, tak pakai dia akan lagi. bawa. Okey, kemudian baru pergi chariot. Okey. Kemudian baru dia akan test, dia akan bagi sebelah. Maksud dia, yang biru akan tendang di chest protector dan dia akan tendang di headgear. Kemudian sensor kat depan akan detect lah adakah sensor berfungsi. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau ini kita guna ni, nama dia manual lah. Ni manual, ni bukan elektronik. So kita terus je lah. Jadi kan, okey, chariot tadi dah congeh. Kemudian baru dia akan pergi. Okey, dia akan pergi. Jumbi! Baru dia akan bersedia. Okey, dia akan bounce dia akan bersedia, dia akan bounce. Masing-masing cara masing-masing lah. Okey. Dia jangan buat yang pelik-pelik semua, jangan. Terbang-terbang burung tu tak ada. Dia akan bersedia. Kemudian dia akan panggil tarik tangan di belakang. Si, jak. Dia masuk dah. Sabar. Belum lagi. Okey. Jadi maka prosedur akan bermula. So dia akan lawan. Dia akan lawan. Kemudian habis pusingan, dia pun akan panggil Kuman. Kuman maksudnya henti. Kuman ni ke? Kuman. K-E-U. K-E-U-M-A-N. Kuman. Kuman. Dia akan panggil. Okey. Dia akan pisahkan balik. Okey, pergi baliklah. Balik semula ke corner masing-masing lah. Cikgu, berapa minit cikgu satu sesi ataupun satu biasanya secara umum dia akan main 2 minit. 2 minit. 2 minit. 2 pusingan dan bentuk pertandingan ni dia ada berbagai. Dia ada berbagai. So biasanya untuk kategori kanak-kanak dan dia akan balik kepada organizer lah, penganjur. Kalau pertandingan itu adalah pertandingan terbuka, dia akan balik kepada persetujuan penganjur. Kalau kanak-kanak mungkin dia buat 1 minit. Tapi yang untuk kategori standard 16 tahun ke atas biasanya memang 2 minit 3 pusingan. 3 pusingan 2 minit. 2 minit. Okey. Kemudian bila dah habis, okey, dia akan panggil untuk round kedua. Dia dah tak payah semua yang awal tadi. Tak payah dah. So dia akan terus panggil je balik semula. Okey. Cung, hung. Okey, kan baru okey. Jumbi terus. Okey, ni pula. Okey, sama. Si jak. Okey, so dia akan lawan. Okey, katalah berlaku kekasaran, berlaku masalah, dia keluar gelanggang ke apa ke, pengadil akan pergi. Kaliuk maksudnya break. Okey, rehat sekejap. Berhenti. Dan baru kalau ada equipment yang tertanggal ke apa ke, so pengadil akan suruh henti. Keluar daripada gelanggang ke apa, pengadil akan suruh henti dan baiki apa yang betul lah. Okey, Okey, kemudian dia akan buat dan dia akan main. Sambung balik. Sambung balik. Balik main. Masa tu akan berjalan cikgu Masa akan berjalan. Tapi bila dia kata kaliuk tadi, masa akan berhenti lah. Bukan berhenti dah. Kemudian baru dia akan sambung, masa akan sambung berjalan sampai habis waktu perlawanan dia. Okey. Jadi dalam proses tu pemakahan. Okey, pemakahan akan digunakan pada badan sampai kepala. Kita ada 5 markah semua sekali. 5 markah? Kita ada 5 Kita ada 1 markah untuk 1, markah 2, markah 3, markah 4, markah 5. Dan teknik yang digunakan haruslah teknik yang dibenarkan. Dia tak boleh nak guna teknik yang tak dibenarkan. Contohnya seperti tumbuk di kepala. Tak boleh. Dan dalam proses pertandingan berjalan biasanya akan ada penalti yang akan dikenakan. Penalti bila berlaku kekasaran, maksudnya pelanggaran peraturan. So pengadil akan kata macam tadi kita sambung daripada tadi. Dia kata okey, Kaliuk kata kan. Okey, kemudian katalah dia rapat, okey dipisahkan dulu. Okey, berhenti rehat je. Untuk sambung dia akan sok. So pengadil akan daripada sini. Okey, sok. Dia akan tarik tangan ke belakang. So sambung. Sambung lawan. Okey, berlaku kekasaran kita pun okey. Kaliuk sekali lagi. Katalah biru yang buat salah. Ni nampak macam kasar ni. Jadi dia akan pusing dan ini penting kerana hand signal ataupun arahan tangan daripada pengadil ni adalah penting kerana ini akan bagi kesedaran kepada pemain. Kadang-kadang pemain dah duduk tergelanggang ni dia dah tak sedar apa. Dia tak sedar dah cikgu. Dia tak sedar apa lah. Dia tahu kaki dia nak sampai je. Jadi adalah penting untuk pengadil bila nak bagi amaran dia akan berhadapan betul dengan pemain. So dia akan panggil. Kalau biru dia akan panggil Chung. Tarik dari bahu ni. Gamjem. Dan ni mesti tunjuk dekat atas dahi dia. Kalau pemain tu tinggi macam Irfan atas lah. Kena tunjuk dekat dahi. Kena tunjuk dekat dahi dia. Kerana poin dekat atas dahi ni memang akan kita sedar ni orang tengah tunjuk atas dahi ni. Yang ini yang paling penting. Orang tengah marah ni kan. Jadi dia mesti tunjuk okey. Chung. Gamjem. Kemudian dia akan ada gaya dia. Apa kesalahan yang dia buat? Dia tendang dekat bawah ke? Dia keluar gelanggang ke? Atau dia buat apa-apa perlakuan yang tak boleh, dia akan buat pangkat. Kalau dalam peraturan dia tulis prohibited
act. Prohibited act. Okey. Jadi tak boleh. Aksi yang dilarang. Aksi yang dilarang. Dan prohibited act ni tidak hanya kepada pemain. Okey. Coach dekat tepi buat masalah pun kita bagi dekat dia. Oh. Coach dekat tepi bangun kan. Wah, what dia si patah keluar point lah. Kita bagi foto markah Kalau dia. coach dia yang buat, kalau tadi cung, biru kita Biru, sebut cung kan. Okey. Sekarang kita buat dekat merah pula, kita bagi dia Hong, kita panggil dia ni. Mesti atas muka dia. Panggil dia depan. Hong. Gamjum. Tadi kita kata coach dia bising-bising kan? Betul? Okey. Tu bagi. Kemudian kita sambung. Okey. Esok. Jadi Cikgu, itu bila cikgu dah bagi macam itu, maksudnya markah ditolak ataupun markah diberi kepada pihak lawan? bagi yang kena ni, dia tak akan ditolak. Tapi sebelah sana akan dapat satu mata. Okey, untunglah awak dapat markah lebih. Itu sebab di bawah prohibited act tu kita tengok macam-macam perkara. Yeah. Contohnya, keluar daripada gelanggang, dia akan kena penalti. Tapi kita akan tengok adakah dia keluar gelanggang kerana perlakuan dia sendiri. Dia sendiri lagi-lagi ngelak-ngelak keluar gelanggang. Atau pihak lawan yang tolak dia. Biasa dia asap dia. Asap dia dua. Sama ada memang dia attack sampai keluar. Kalau sengaja cikgu. Ni sengaja dah nampak sampai kat boundary. Tolak macam tu. Maka kita nampak dia yang tolak. Baik. So kita akan bagi penalti pada dia lah. Markah tambah dekat dia. Tambah dekat dia. Okey. Okey. Jadi penting. Kemudian bila sampai kepada akhirnya budakan habis. Come on. Okey. Kita kita panggil semula. Chung Hu. Kita akan tamatkan perlawanan tadi. Okey. Biru merah. Carut. Chong. Okey. Kemudian baru kita sebut siapa yang menang. Kalau biru yang menang, kita akan sebut Chung Song. Okey. Kalau merah yang menang, Hong Song. Hong Song. 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 S-E-U-N-G. Song. Okey. Song maksudnya menang je. Menang. Okey. Biru menang, merah menang. Baik. Jadi kena panggil. Okay, kemudian itu tu yang tadi dia dah bergaduh-gaduh sepak-sepak tadi semua kan. Dah selesai. Misi datang cari Chong respect each damai other. balik kan. Nampaknya pemain kita dah memang tahu atau cara-cara profesional untuk main bukan sahaja di dalam gelanggang tapi di luar juga. Betul. Kena jaga semua etika tu. Tepat, kan Irfan. cikgu? Okey, nampak macam ganas sebenarnya tapi setiap perlakuan tu akan ada dia punya orang kata apa akibat dia. Betul. Kalau kita buat salah kita akan dapat penalti dan markah akan diberi kepada pihak lawan. Jadi kita Tepat, jaga Irfan. betul-betul. Okey, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Come on. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam badan beruniform Didik TV KPM untuk sukan taekwondo. Okey, kita bersama dengan dua orang murid kita iaitu Rusdan dan juga Amran bersama dengan gurunya tak lain tak bukan Sir Ridwan. Okey, sekarang kita masih memahami tentang pertandingan Kyo Rugi, cikgu. Ya, betul. Kita nak tahu juga dari segi permarkahannya bagaimana, cikgu? Permarkahannya Ya, macam kalau mana, kita sepak dekat kepala berapa matanya? Betul. Kalau dekat badan berapa yang kita Betul. dapat? Jadi silakan, cikgu. Betul. Baik. Jadi macam yang kita beritahu tadi, dalam pertandingan dia akan ada pemarkahan. Dan pemarkahan untuk sukan dia panggil full contact. Full contact. Okay, full contact, kontak penuh daripada pinggang sampai ke kepala semuanya merupakan kawasan pemarkahan. Jadi dalam taekwondo, okey, kita tahu kita ada tumbuk, kita ada tendang dan kita ada tendang dekat badan, kita ada tendang dekat kepala. Perkara yang pertama, tumbukan yang memberikan satu markah. Jadi boleh tumbuk pada badan sahaja. Dalam sukan taekwondo tak boleh tumbuk dekat kepala. Oh, tak boleh dekat kepala. Tak boleh tumbuk dekat kepala. Okey. Cuma dia boleh tumbuk dekat badan. Okey. Jadi bila dia tumbuk dekat badan dan penumbuk ni haruslah tangan yang lurus. Dia ada syarat dia. Bukan sekadar tumbuk macam tu je boleh dapat markah. Tak. Kalau tak nanti macam Niha 30 dia tumbuk 30 markah 30 nanti. markah tak boleh. Jadi Tangan dia kena mesti lurus. tangan lurus dan menunjukkan power. Okey. Contoh. Ada impact, cikgu, Ya, contoh. Okey, mai Rusdan dengan Amran. Okey, Sila. cari. Okey, jumbi. Okey. Okey, jadi tengok daripada sini. Jadi tumbukan, bukan tu suruh tumbuk, takkan dia nak biar kan. Betul. Okey, kita ambil contoh. Okey, Amran akan tendang, terlingkit guna kaki kanan dan Rusdan akan counter guna penumbuk tangan kanan. So tangan kiri tangkis tendangan dia, tumbuk dengan tangan kanan. Okey, ready? Boleh? Amran? Okey, ready. Jak, go. Pop. Jadi dia akan okey. bagi lurus. Jadi tumbukan yang lurus ni akan bagi satu markah. Okey. Itu paling asas lah. Okey, terima kasih. Okey. Jadi itu untuk satu markah. Baik. Okey. Jadi tumbuk dia boleh pergi mana-mana area
badan ni tadi Badan ni, akan bagi okey. satu markah. 2 markah. Kat mana pula, Okey, cikgu? 2 markah akan pergi kepada serangan terus daripada kaki ke mana-mana bahagian badan. Dan mana-mana bahagian ni maksudnya bukan depannya. Sampai ni tepi belakang ni semua ni adalah kawasan pemarkahan. 2 markah kalau guna kaki. Guna kaki. Jadi tangan tadi tumbuk dekat badan Satu dapat markah. 1 markah. Kalau kaki dia direct dekat badan dapat 2 markah. Baik. So tendangan terus ni maksud dia tendangan yang menggunakan bahagian hadapan kaki atau mana-mana bahagian kaki daripada buku lali ke bawah. Okey. Akan bagi dia 2 markah. Kena lurus juga, cikgu? Mesti. Mesti lurus. Dan ini yang paling penting, dia harus mempamerkan impak yang tertentu. Perlu ada kekuatan lah, kena pom bunyi. Baru dapat markah. Okey, kita tunjuk contoh. Okey, Garden Block. Garden Block Jumbi. Okey, contoh tendangan Baik kalau tengok dari sini. Okey, cuba siapa nak tenang? Kita bagi Amran pula tenang. Tadi Okey. dah Rusdan tumbuk. Betul. Okey, kita bagi Amran pula tenang. Okey, contoh dia pun tendang. Okey, Rusdan bergerak ke depan dan Amran tenang je kaki kanan. Terus atas body protector. Okey, ready. Go. Boom. Bagi okey. tendang. Okey, jadi yang markah tu dikira bila macam ni. Mana kaki Amran? Okey, bila kaki ni, dia tendang direct masuk macam ni. Okey. Okay, bila dia kena ni, yang ini akan dikira sebagai 2 markah. 2 markah. Itu kalau dalam keadaan yang biasa. Kalau penggunaan electronic scoring system. Jadi dalam electronic scoring system, dia ada sensor. Main kaki Rusdan. Jadi sensor akan ada di bahagian atas. Okey. Di bahagian atas ni akan ada sensor, di bahagian tumit dan di bahagian tapak kaki. Oh, akan ada sensor, cikgu? Akan ada sensor. Okey. Jadi bila sensor bertemu dengan body protector, impact dia cukup, point akan keluar. Jadi dia ada satu cara lagi. Boleh dapat markah. Okey, Amran tapak kaki kanan. Tapak kaki kanan. Tapak kaki sila. kanan. Okey, ni dia panggil cut. Biasanya dia akan tarik dan dia tendang. Pam. Okey. Juga kalau impactnya cukup akan bagi 2 markah. Itu sebab di peringkat antarabangsa digunakan elektronik. Jadi elektronik ni dia membetulkan apa yang kita panggil sebagai human error. Ya, betul. Kalau katalah macam saya pengadil, saya Okey. adalah judges corner yang akan tekan bagi markah. Tengok 1 ke 2 ke saya akan tekan untuk bagi markah. Kadang-kadang kita terkeliru dengan bunyi. Bila pemain tendang, bunyi pom kuat. Rupa-rupanya dia kena dekat atas guard tangan dia. Oh, Bunyi. Okey. Tapi kita tak nampak sebab kita duduk dekat sini dan dia tendang belah sana. Kita sangka kena. Kita dengar bunyi. Kita dengar, bunyi tu macam kena. Kita pun tekan. Pam. Rupa-rupanya bukan markah. Betul cakap, alamak tak adil lah, bukanlah tak kena lah. Jadi isu. Itu sebab dia ada 3 corner judges yang akan bagi. Jadi mungkin seorang belah sini nampak kena tekan. Tapi yang 2 dekat sana kata tak kena dan dia tak tekan. Bila dia tak tekan, markah tak keluar lah. Oh, cikgu, jadi untuk 3 judges tu, 3 juri tu, memang 3-3 kena tekan sekali. Kena tekan. 2 daripada 3 tekan, baru markah akan register. Oh, okey. Faham. Jadi itu sebab dia gunakan electronic scoring system. Bila sensor betul-betul jumpa sensor dan point akan register. Kalau tak Terus. kena, impact tak cukup, Tak dapat. tak boleh. Okey. 2 markah. Okey. Itu 2 markah. Kemudian kita ada 3 markah. Kat mana pula cikgu 3 markah Okey, ni? 3 markah ni apabila direct kick. Okey, masih lagi guna depan, mana-mana bahagian kaki sampai ke kepala. Okey, contoh dia pun tendang. Okey. Jangan impact tendang kawan ni. Okey. Baik. Okey, angkat kaki sini. Kaki kiri. Okey, so dia tendang, pom. Naik, kena dekat sini, pom, naik. Maka Chong akan dapat 3 markah. 3 markah. Okey. So mana-mana bahagian lah. Dia tendang dekat belakang ke, dekat depan ke, dekat sini ke. Selagi kaki dia menyentuh kepala, dia akan dapat 3 markah. Cikgu, sekiranya dia tertendang di bahagian sini, cikgu, di bahagian bahu ni. Ada tak markah? Sebenarnya, dekat atas ni adalah grey area yang dia tak ada markah tapi tak salah kalau kena. Oh, okey. Sebab kalau sebenarnya dia kira daripada collarbone sampai ke atas ni adalah area pemarkahan untuk kepala. Tapi dekat sini sebenarnya bukan sasaran. Bukan sasaran. Jadi kalau pihak lawan tendang, kena. Ya. Tak ada markah. Okey. Tapi tak salah. Bukan penalti. Bukan penalti. Kalau dia tendang dekat sini, kena dan salah. Faham. Jadi collarbone ke atas masih boleh attack tapi jarang biasanya. Kalau dia guna chopping pun, kalau dia guna tendangan hentak pun dia tak sasar dekat sini. Dia akan sasar dekat atas dahi ni. Okey, dekat depan muka cikgu. Dekat sini dia biasanya dah. sebab okey, itu untuk 3 markah. Okey. Dia ada markah 4 pula. 4 ni dia lebih special. Lebih sebab special. kita dah mula pergi kepada teknik-teknik khas. Okey. Kali ni kita gunakan skill. Okey. Kalau direct kick dia akan pergi terus. Okey. Sekarang kita nak guna teknik. Okey, Ruslan pegang body protector. Okey, 360 Amran. Okey, 360 kita saksikan. Okey, 360 tukar kaki kanan kan.
Okey. Pom, naik. Okey, atas sikit. Bagi clear kena dekat atas ni. Okey, tolak ke depan. Rusdan. Okey. Untuk 4 markah, silakan Amran. Okey, ready, go. 4 markah ni. Pom, naik. Oh. Jadi ini dikategorikan kalau dia tulis kat dalam buku tu turning. Turning. Dia mesti berpusing. So, sama ada di depan ataupun di belakang. Tu tadi turning kick depan. Kalau dia gunakan teknik yang lain, dia masih ada back thrust. Yeah. So, back thrust masih lagi berpusing. Okey, cuba back thrust, Amran. Yeah, go. Ya, nampak? Baru ada impak ni, cikgu. Baru ada impak, betul. Yeah. Okey, jadi ini tadi dikategorikan sebagai turning kick. So, dia berpusing, turning. Depan ke belakang ke? So, depan ke Turning belakang juga. ke, dan dia kena bagi impak yang cukup dan kena tepat. Dia akan bagi markah 4 di badan. Okey, dan kita juga ada 5 markah. Okey. Masih lagi dengan turning kick, tapi dia landing di kepala. Masih lagi dengan turning kick tadi, Okey. ataupun back thrust, dan dia ada satu lagi back swing. Contoh, baik, kita tengok back swing tu macam mana pula? Okey, Amran back swing tapi bukan pada Rusdan. Terus back swingnya cuba tengok, go. Katalah ada biji nasi. Ya, okey. Jadi itu adalah back swing. Biasanya serangan yang ini digunakan ketika tindak balas kepada serangan. Maksudnya apabila pemain lain tendang, kaki kanan dekat belakang Amran ready. Okey. So dia tendang kaki kiri dia, okay, ready. Turning kick terus. Cuba lagi sekali. Okay, back turning thrust, kick. pom. Biasanya okey. dia akan serentak. Okay, try. Ready sekali lagi. Okay, ready. Cuba Go. lagi. Serentak. Pom. Dia akan kena. Okey. Terus Kalau- direct ke bahagian situ. Terus badan. Jadi Okey. dia akan kena sama ada di badan ataupun di kepala. So kena kat badan dia dapat 4. Okey. Kena kat kepala dia dapat 5. 5. Jadi ini adalah strategi-strategi yang mesti digunakan. Baik. Okey, jadi kita dah terangkan tentang 1 markah Betul. melalui serangan, 2 markah melalui serangan ataupun serangan balas, 3 markah, 4 markah dan 5 markah. Dia ada satu cara lagi untuk dapat markah yang dalam keadaan yang agak istimewa. Istimewa lagi. Makin special, cikgu. Macam mana istimewa tu? Silakan. Adalah apabila pihak lawan kena penalti. Okey. Kena penalti. Contohlah, tiba-tiba Amran tadi, dia tendang, dia nak pusing-pusing, dia jatuh. Dia pun buat, okey, buat balik semula, back thrust, jatuh. Okey, buat back thrust. Pam, back thrust, jatuh. Jatuh. Okey. Baik. So, pengadil akan kaliuk. Hong. Okey. Bila dia jatuh, ini akan jadi penalti. Hong. Gamjum. Jadi, dia akan kena amaran. Dan amaran dia akan tambah 1. Cung akan tambah 1 markah. Jadi, keadaan macam ni akan bagi kelebihan kepada pihak lawan jika pihak lawannya kena amaran juga. Scoring teknik. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Itu dia dari segi pemarkahan bagi 1 markah, 2 markah, 3, 4 dan juga 5. Jadi kita kena fahami teknik-teknik tersebut untuk mendapatkan markah yang lebih baik dan memenangi kejuaraan tersebut. Jadi, sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM untuk Sukan Taekwondo bersama saya Irfan Syahmi, pengacara anda, dan kita juga ada Cikgu Ridwan, Rusdan dan juga Amran. Okey. Seketika dah habis berlawan, cikgu. Dah habis dah berlawan ni. Macam mana pengadil tu nak tentukan pemenang? Baik. Dah pastilah mesti kat ujung ni kita nak tahu siapa pemenang kan. Baik, bila kita nak tengok siapa pemenang ni, sebenarnya dalam peraturan dia ada 9 cara. Ada 9 cara Irfan untuk menentukan pemenang. Yang pertama dah mestilah kepada superiority, iaitu permarkahannya. Siapa markah yang lebih, maka dia pemenang lah. Okey, kemudian kita ada cara yang kedua, iaitu referee stop contest. Maksudnya pengadil akan hentikan perlawanan dan isytiharkan pemenang. Kemudian dia ada juga point gap. Sekiranya pertandingan tersebut digunakan peraturan untuk point gap, maka apabila berlaku penjarakan dalam jumlah tertentu di antara kedua-dua pemain, maka pemenang akan diisytiharkan. Oh, okey. Okey. Kemudian kita juga ada disqualification. Contohnya bila macam kita ada tadi kan, mungkin dia pakai peralatan yang tak kena, tak betul ke apa ke, tiba-tiba dia suruh kena betulkan, tapi dia tak berjaya balik semula ke gelanggang dalam masa yang ditetapkan, maka dia akan disqualify.
Disqualified. Macam tu juga dengan disqualified yang diberikan kepada apabila contohlah Chong tadi dia punya coach kat tepi bising-bising ataupun dia bergaduh kat atas gelanggang, dia tak puas hati, dia sepak markah tak keluar, dia pun bising-bising, maka pengadil akan stop, disqualifiedkan dia. Satu tim keluar. So memang dia terus kalah lah. Baik. Okey, kemudian apa lagi cara? Tarik diri. Sampai lawan tengok, lawan dia ni kita berat sama tapi kenapa tinggi? Dia tinggi kan? Tak berani lah pula kan? Jadi tak nak lawan. Tarik diri juga. Sebelah akan menang lah sebab sebelah dah automatik tarik diri. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Point. Markah Jadi apabila markah mendahului, dia pun dah lawan-lawan. Dah lawan-lawan. Merah point mendahului. Maka bila habis pusingan tu dia akan terus declare merah menang. So bila declare merah menang lah, biru akan keluar. Baik. Kemudian referee stop contest. Dalam pertandingan, dia pun lawan dua orang. Tiba-tiba kita nampak memang pertandingan ni berat sebelah. Saya sebagai pengadil nampak perlawanan ni berat sebelah. Yang sebelah ni memang agresif, memang sangat bagus lawan. Yang sebelah ni berundur je, tak ada tepis, tak nak serang, tak berani nak nak tempur pun. Jadi untuk memastikan keselamatan pemain ni supaya dia tak kena belasah dengan yang sebelah ni sehingga mengakibatkan kecederaan, maka pengadil tengah berhak untuk hentikan perlawanan dan isytiharkan belah yang agresif ni menang. Terus menang. Kita terus bagi dia menang. Sebab dia tak berani ke depan. Sebab yang ini dah tak, macam bahasa mudah dia, dia tak melawan lah. Bila dia tak melawan, maksudnya bukan lawan dia, kita tak nak kecederaan berlaku. Betul. Kita isytiharkan dia menang. Pengadil takkan biarkan dia dihentak. Takkan. Kita tak boleh. Sebenarnya tugas utama pengadil dekat tengah ni adalah memastikan keselamatan pemain. Betul. Itu sebab kalau kita tengok, kalau kejohanan yang kecil-kecil, kalau kanak-kanak punya perlawanan, biasanya pengadil ni lebih agresif daripada budak. Tahulah budak-budak kecil memang dia agresif. Pengadil akan lebih agresif. Saya pernah, Irfan, tengah pertandingan ni, budak kecil bertanding. Kita dah kata, Kalio, dia tak berhenti. Kita terpaksa pegang dia, angkat ke tepi, berhenti. Kalau tak, dia tak berhenti. Sampai macam tu sekali, cikgu. Ya, memang. Jadi kita kena jaga. Apatah lagi kalau orang dewasa lagi lah pulaknya. Saya pernah, kita dah kata Kalio, dia tendang lagi. Terpaksa kita tepis kaki dia. Ini memang kewajipan kita sebagai pengadil lah. Jaga keselamatan. Ya. Jadi, kemudian, bila point gap. Point gap ni berlaku apabila biasanya bila pertandingan dia gunakan best of two. So dia ada tiga pusingan. So siapa yang mendominasi dua perlawanan akan diisytiharkan pemenang. Jadi dalam perlawanan ini biasanya dia tetapkan point gap pada 12 mata. 12 mata. So dia pun masuk kepada pusingan pertama, dia pun lawan. Tiba-tiba biru mendominasi jarak 12-0. 12-0. So dia mendominasi dengan 12 mata. So jarak dia 12-0. Maka perlawanan akan terus dihentikan dan biru diisytiharkan sebagai pemenang pusingan tersebut. Baik. Kerana ingat, dalam best of two dia ada 3 pusingan. Setiap pusingan akan menetapkan ada 5 gamjum. 5 penalti dikenakan, limit dia, dan dia punya gap adalah 12. Jadi apabila sebelah habis 5 gamjum dia, maka dia akan diisytiharkan kalah. Dan sebelah menang dan dia akan dapat 1-0. Kemudian baru dia akan masuk round kedua. Round kedua dia akan lawan. Katalah tiba-tiba yang sebelah ni menang pula. Maka sekarang dia 1 sama. Okey, maka dia akan masuk kepada pusingan yang ketiga. Siapa yang mendominasi di pusingan yang ketiga, maka dia akan menang. Dan salah satu cara untuk mendominasi pusingan ini tadi adalah dengan jarak mata sebanyak 12. Jadi mana-mana yang mendahului dengan jarak 12 mata, bukan sampai 12 mata dulu. Itu nama dia point shilling. Kita guna point gap. Mana-mana yang mendahului dengan jarak 12 mata, dia akan diisytiharkan sebagai pemenang. Baik Ho maupun Chong. Siapa yang dapat 12, dia menang. Baik, itu best of two Itu best of two. So dia akan sediakan 3 pusingan. Siapa yang mendominasi 2, dia akan terus isytiharkan dia pemenang. Dan dalam kategori ini juga dia ada 5 gamjum dan 12 mata jarak. Baik. Mana-mana yang habis 5 gamjum dulu dia lawan, dia kena 5 amaran. So habis, dia akan diisytiharkan kalah walaupun mata dia lebih. Walaupun lebih tapi 5 gamjum dia selesai. Akan kalah. Maksudnya 5 kota tadi akan habis. Masuk round kedua, reset kosong semula. Baik. So dua-dua akan kosong lah gamjum dia. Dan yang paling didambakan oleh setiap pemain adalah menang dengan knockout. KO. Menang dengan knockout ni biasanya memang didambakan oleh mana-mana pemain. Satu, nampak cool. Nampak dia power. Paling kuat lah kat situ. Masuk pom, KO. Count, dia akan count. So pengadil akan count. Katalah kena tendang. Pom. Amran pun jatuh terduduk. Dia pun pening-pening pitam. Duduk Amran, duduk. Pening-pening. Kata, aduh pening. Pening. So pengadil akan count. Dia akan pergi depan muka. Hana. Dol. Set. Net. Dasot.
Yosot, Ilgok, Yodol. Ahop tak bangun juga. Tak bangun juga. Yol. Come on. Aduh, Chongso. menang dekat Chong. Terus menang sebab dia KO tak bangun. 10 kali kiraan tak bangun juga. Ya. Habis. Tapi kena faham, kiraan 10 ni dia akan bagi untuk mana-mana serangan yang hinggap di kepala. Maksudnya walaupun dia tak KO, tapi dia kena sepak dan kita akan bagi dia masa recovery. Oh, okey. So kita akan count dekat depan dan waktu ini pemain perlu menunjukkan yang dia bersedia untuk bertempur lagi. Baik. Kalau kena cikgu, okey, contohlah dia kena pump. Kira 10 tapi tu diam macam tu. KO. KO. Kita akan kira Ahok. Yo, habis 10. Dan ini memang kita prosedur dia ni. Oh, Kena tunjuk depan dia. Hana. Dol, nampak ni. Sampai 10. So, dia nampak 10 dia. Come on. KO. Sebelah menang. Sebab kalau kita biar, mungkin dia akan cedera lepas tu. Betul. Yang sebelah mesti agresif. Nampak sebelah dah teruk kan? Dia bagi ruang dan peluang untuk dia recover. Tapi dia tak bangun Dia juga. tak recover. Kita bagi pemenang. Kita mesti yang selamatkan dia lah. Betul. Selamatkan yang itu dulu. Jadi ini adalah bagaimana keputusan-keputusan yang biasa digunakan dalam menentukan pemenang dalam mana-mana pertandingan taekwondo sehinggalah ke peringkat Olimpik, dan ini adalah peraturan yang bahasa mudah ada standard digunakan di seluruh dunia. Baik, kita ada beberapa sebenarnya, dan yang paling didambakan oleh pemain adalah KO, knockout cikgu. Knockout. Tapi kalau dalam realiti ya cikgu, senang atau susah sebenarnya untuk dapatkan posisi knockout tu? Sebenarnya kalau untuk competition, Suka kerana mereka lengkap dengan protective gear. Okey. Jadi untuk dapatkan impak yang maksimum, biasanya pemain perlu sama ada bernasib baik, dapat ruang yang cukup untuk dia buat knockout, atau dia memang dilatih secukupnya, mempunyai kekuatan serangan yang tinggi. Makanya dengan pelindung badan yang ada, pelindung kepala yang ada, dia masih lagi boleh tak terkesan langsung lah dengan gear semua ni. Memang dia ada satu latihan yang cukup untuk memberikan impak yang sangat bagus. Okey, terima kasih Cikgu Ridwan, dan kita pun dah banyak borak dengan cikgu hari ini. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas, sila. Baik, rumusan ringkas kepada apa yang kita buat hari ini. Ya. Seni bela diri taekwondo atau sebahagiannya adalah sukan tempur taekwondo adalah aktiviti yang sangat baik untuk fizikal, yang mana kita tahu apabila fizikal kita sihat, dan biasanya pemain-pemain dalam sukan taekwondo ni biasanya rupa dia handsome. Kalau yang perempuan rupa dia lawa, dan mereka biasanya pelajar-pelajar yang pandai, kerana yang paling penting apabila mereka bertanding adalah kepantasan dan ketepatan serta masa tindak balas yang baik. Latihan ini menjadi rangsangan psikomotor yang sangat baik kepada pelatih-pelatih seawal usia kanak-kanak sehinggalah mereka remaja, dan ini memberi kesan yang sangat besar kepada pelajaran mereka. Yang kedua, sukan tempur taekwondo tidak mengancam keselamatan, kerana keselamatan adalah perkara yang utama di dalam sukan ini. Jangan takut untuk murid-murid di rumah untuk ceburi sukan ini, kerana ini sangat menyeronokkan. Dan cikgu yakin mesti nak pergi Korea kan? Suka nak pergi Korea kan? Saya tengok dia saya kan. Tengok rambut belah tepi kan, dia macam orang Korea. Kalau nak pergi sukan taekwondo lah. Jadi boleh pergi ke Korea, kerana salah satu pusat latihan dunia adalah Taekwondo Won di Korea. Headquarters Taekwondo dunia Kukiwon juga di Korea. Baik, kalau pergi ajak saya sekali Mesti. Terima kasih Cikgu Ridwan, dan juga terima kasih kepada dua murid kita yang cukup cemerlang hari ini, iaitu adik Rushdan dan juga adik Amran. Terima kasih banyak-banyak, dan kita mengharapkan sukan ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton, dan sukan ini mampu mewujudkan murid-murid yang lebih holistik secara keseluruhannya. InsyaAllah. Ada sedikit jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Di Didik TV KPM. Salut. Didik TV KPM